Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir 'alaika yasir. Rabbi tammim bil khair. Nawaitu i'tikaf fi hadha masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk berdoa, berzikir, dan kita masih lagi kekal di dalam masjid ini untuk mendengarkan sedikit perkongsian sementara menunggu waktu isyak. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab sirah yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum, sebuah kitab karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri yang menceritakan kehidupan seorang manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling cemerlang 100% dari sudut ibadah dan cemerlang 100% daripada sudut ujian yang dia hadapi. Maka makhluk ini mendapat tempat pertama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga begitu. Kita tak tahu kita ni tempat yang keberapa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma apabila kita hidup di dunia ini, kita mengharapkan yang terbaik, mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita menjauhi segala larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua fasa. 53 tahun kehidupan Nabi di Makkah, kemudian 10 tahun yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal duduk di Madinah. Jadi keseluruhan perjalanan sirah itu mengambil masa 63 tahun. Itulah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terdahulu kita dah lihat bagaimana Quraisy Mekah telah mewujudkan satu jawatan kuasa yang diketuai sendiri oleh Abu Lahab, bapa saudara Nabi. Dia lantik diri dia sendiri, satu jawatan kuasa yang mana kali ini dah tak ada dah runding-runding, dah tak ada dah cakap secara slow-slow, ataupun dah tak ada dah main secara psikologi. Mereka kali ini mengambil cara kasar, di mana setiap tuan-tuan ataupun hartawan-hartawan yang mempunyai hamba yang memeluk Islam di kalangan mu'allaf baru, jadi mu'allaf itu haruslah diseksa. Selalunya yang menerima penyiksaan ini di kalangan hamba-hamba ataupun orang-orang yang tiada kepentingan, maksudnya manusia-manusia di kalangan rakyat biasa. Kita dah lihat dah pada pertemuan yang terdahulu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri
menerima penyiksaan apa yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum telah diceraikan, di mana Abu Lahab ada dua orang anak. Dia kahwinkan dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum, disuruh ceraikan kedua-dua isteri mereka ni. Kemudian Abu Lahab sendiri yang berjiran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkan ataupun membaling batu terhadap Nabi, membaling batu kepada Nabi, dan rumah Nabi apabila Nabi keluar diletakkannya duri-duri yang tajam. Kemudian isteri Abu Jahal sendiri, iaitu Ummu Jamil, cuba membaling batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi telah dikaburkan penglihatannya. Antara mukjizat Nabi, Ummu Jamil ni tak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi ketika itu duduk bersebelahan dengan Abu Bakar. Jadi Ummu Jamil tak nampak. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pertemuan yang terdahulu pun kita dah lihat bagaimana apabila Nabi solat di hadapan Kaabah, pemimpin-pemimpin Quraisy, Abu Jahal, dan juga yang ada ketika pada itu adalah Umayyah bin Khalaf dan beberapa lagi orang. Mereka mencabar pemuda yang dahulunya berkawan, bersahabat baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disahut cabaran itu, diletakkannya janin unta yang telah pun busuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Jadi itulah beberapa perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima, yang mana apabila dinukilkan di dalam kitab sirah, ianya bukannya berlaku sehari. Perkara-perkara yang dinyatakan tadi itu makan hari, malahan makan minggu dan juga bulan serta tahunan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama mana Nabi menyampaikan dakwah 13 tahun di Mekah. Itulah yang Nabi tempuh hari-hari. Bila kita tengok ujian Nabi, satu pun tak ada pun yang kena pada kita. Satu pun Allah tak uji ujian itu terhadap kita. Mana-manalah AJK surau ke, AJK masjid ke, jawatan kuasa masjid ke, di mana menjalankan program-program pengimarahan masjid, belum pernah jenis-jenis ujian yang diterima Rasulullah ini kena kepada kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tempat yang pertama di sisi Allah. InsyaAllah pada hari ini kita sambung apa yang diterima oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu dalam tempoh penyiksaan ini yang dilancarkan oleh Abu Lahab dan juga pemimpin-pemimpin Mekah. Kita lihat yang pertamanya, Abu Jahal. Ketika dia mendengar seorang lelaki yang ternama dan berpangkat, dia akan menghapuskan harta-hartanya. Ini jenis kalau orang Islam itu di kalangan pembesar ataupun hartawan, Abu Jahal akan menghapus, merampas harta-harta mereka. Selain itu, pakcik Uthman bin Affan dibalut dengan tikar yang diperbuat daripada daun kurma, kemudian dibakar, dibalut badan seseorang itu, pakcik kepada Uthman bin Affan, kemudian dibakar daun itu, maka lepuhlah kulit dan daging orang yang dibakar itu. Kemudian Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar ni siapa? Dia adalah remaja pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang lebih nikmat hidupnya selain daripada Mus'ab bin Umar. Maksudnya Nabi nak bagi tahu Mus'ab bin Umar ni kehidupannya penuh dengan nikmat.
atar yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair ni wangi, pakaian yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair ini adalah pakaian yang indah. Apabila Nabi menceritakan kehebatan Mus'ab bin Umair ketika di Mekah suatu ketika dahulu, bila Nabi duduk di Masjid Nabawi bersama dengan para sahabat, Nabi nampak Mus'ab bin Umair masuk dalam Masjid Nabawi. Bila Nabi nampak keadaan Mus'ab bin Umair yang memakai pakaian yang lusuh, rambut Mus'ab bin Umair tidak lagi terurus, kulit wajah Mus'ab bin Umair sudah menjadi menggelupas, Nabi menangis. Sebab itulah Nabi bagi tahu dahulu Mus'ab bin Umair ini di Mekah dia orang yang hebat, kaya, anak orang kaya. Anak orang kaya ni nak minta kereta apa pun dapat, nak minta rumah di bukit mana pun boleh dapat. Sebab apa? Ibu ayah kepada Mus'ab bin Umair ini dia orang yang hartawan. Jadi bila dia menerima Islam, ketika ibu dia Mus'ab bin Umair ni tahu anak dia masuk Islam bersama dengan ajaran Muhammad, apa yang dia buat? Dia kurung anak dia. Dia kurung anak dia, dia tidak beri makan dan minum kepada Mus'ab bin Umair. Maka ini adalah salah satu jenis penyiksaan. Bukan sekadar hamba dengan tuannya, tapi ibu dan kepada anak ataupun ahli keluarga darah daging sendiri pun mereka boleh melakukan penyiksaan. Inilah salah satu kehebatan sahabat Nabi radhiyallahu anhu pada suatu ketika dahulu, remaja. Bayangkan remaja yang ketika itu hidup je membuak-buak, lagi-lagi orang kaya. Orang kaya, sepatutnya Mus'ab bin Umair pada ketika remaja dia hidup dalam keadaan mewah, enjoy bersama dengan kawan-kawan dia, dengan kehidupan dia yang hebat. Tapi dia memilih untuk bersama dengan Islam. Dan ketika dia masuk Islam, seolah-olah Mus'ab bin Umair ini telah lama menjadi orang Islam. Apabila kita tengok ibu dia menyiksa dia dengan tidak memberi makan dan minum, dah tidak lagi dah memberikan duit belanja sebagai contoh, semua kekayaan yang ada pada Mus'ab bin Umair ditarik balik. Maka Mus'ab bin Umair duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Mus'ab bin Umair ini ketika syahid pada perang Uhud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada apa yang tinggal harta buat Mus'ab bin Umair. Kalau ada pun sehelai kain, kalau ditutup bahagian kepala, maka terlihatlah di bahagian kaki. Kalau ditutup di bahagian kaki, maka terlihatlah di bahagian kepala Mus'ab bin Umair ketika syahid sewaktu masuk dalam peperangan Uhud. Kemudian sahabat yang seterusnya siapa dia? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni kalau kita sebut, semua orang boleh cerita apa dia. Kalau kita fikir siapa, kita tanya soalan, siapa sahabat Nabi yang diseksa, kita duduk kejap, kita fikir, orang boleh kata Bilal bin Rabah. Apa jenis penyiksaan dia? Dibaringkan di padang pasir, diletakkan batu di atas dada dia. Semua orang boleh jawab. Dan kisah Bilal ini masyhur dan boleh diketahui oleh semuanya. Orang-orang ataupun anak-anak kita yang belajar kafar pun tahu tentang kisah Bilal bin Rabah. Cuma bila kita belajar sirah, kita upgrade sikit, kita tingkatkan pengetahuan kita. Siapa yang menyiksa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah ini disiksa oleh tuan dia. Siapa tuan dia? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni adalah tuan kepada Bilal. Bilal ni adalah hamba di kalangan lelaki kulit hitam, rambut dia kerinting. Apabila dia tahu Bilal ni masuk Islam, menerima ajaran Muhammad, apa yang dia buat? Diikatnya leher Bilal bin Rabah, kemudian diserahkan kepada kanak-kanak untuk dibuat apa? Untuk dibuat mainan. Suruh tarik keliling Mekah dalam keadaan Bilal lehernya terikat.
kemudian diletakkannya di padang pasir, dipakaikannya Bilal bin Rabah ini dengan baju besi, baju perang, kemudian dimasukkan di dalam baju besi itu pasir yang panas. Satu, Bilal bin Rabah duduk di tengah padang pasir yang panas, panas padang pasir. Dua, Bilal bin Rabah dipakaikan dengan baju besi, maka panas di dalam panas. Sudahlah dipakaikan dengan baju besi, dimasukkan pasir, padang pasir itu, pasir yang panas itu dimasukkan ke dalam baju besi Bilal bin Rabah, maka panaslah penyiksaan yang diterima oleh Bilal bin Rabah. Kemudian diletakkan Bilal bin Rabah di tengah padang pasir, dibiarkan tanpa makan dan minum. Bila kita dengar penyiksaan ini, ianya bukannya berlaku satu hari sahaja. Riwayat ini bila diceritakan, ianya tidak berlaku selama satu hari, kemudian esoknya Bilal bin Rabah hidup seperti biasa. Tidak. Penyiksaan yang diterima oleh para sahabat ini hari-hari, hari-hari, kadang makan minggu-minggu, berbulan-bulan, dan jenis penyiksaan ini selalunya mengarahkan ke arah kematian. Jenis penyiksaan yang membawa kepada kematian. Kemudian kita tengok apa yang paling masyhur. Bilal bin Rabah dibaringkan di padang pasir dalam keadaan dia tidak memakai baju. Kemudian diletakkan batu di atas dada dia. Batu yang diletakkan di atas dada dia bukannya batu bata yang kita buat rumah tu. Itu kalau kita letak dekat dada kita, kita kembungkan sikit perut kita, terbaliklah batu tu. Batu yang diletakkan di atas dada Bilal bin Rabah ini sudah cukup membuatkan Bilal bin Rabah ni tak boleh bernafas ataupun dadanya menjadi sempit. Sebab itu apabila ditanya oleh tuan dia, Umayyah bin Khalaf tanya, "Wahai Bilal, satu je, kufurlah dengan Muhammad. Kurang daripada 1 saat, kosong tuan, berapa saat lah, untuk Bilal terlepas daripada semua jenis penyiksaan yang makan hari dan makan minggu dan makan bulan ini. Sebut satu perkataan kufur sahaja, kami akan lepaskan kau Bilal." Tapi Bilal kata apa? Ahadun ahad. Ahad. Kenapa Bilal tak sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Ketika itu Bilal dadanya terasa sempit dan dia hanya mampu menyebutkan ahad, maksudnya Allah yang satu. Kemudian perkataan yang masyhur lagi yang Bilal sebut kepada tuan dia, dia kata apa? "Wahai tuan aku, kau boleh memiliki tubuh aku untuk disiksa, tapi engkau tidak memiliki jiwa aku, iman aku yang telah aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu jenis penyiksaan Bilal. Kemudian Abu Bakar yang nampak pada ketika itu, Abu Bakar ini adalah sahabat yang kaya. Bila dia nampak Bilal bin Rabah ni teruk sangat dah kena siksa, dah lembik dah Bilal ni, dengan cederanya Bilal ni, lalu Abu Bakar beli Abu Bakar beli Bilal bin Rabah ini dengan jumlah yang mahal. Dibeli bukan untuk dijadikan hamba oleh Abu Bakar, tapi dilepaskan oleh Abu Bakar. Itulah kisah, salah satu kisah daripada Bilal. Kemudian kita lihat lagi penyiksaan yang diterima oleh siapa? Oleh keluarga Yasir. Keluarga Yasir ni terbaik. Sebab apa? Ahli keluarganya, Yasirnya pun Islam, isteri dia Sumayyah pun Islam, anak dia Ammar pun Islam. Sebab di kalangan para sahabat bukan semua ahli keluarganya yang Islam. Abu Hurairah bapanya tak Islam, Saidina Umar bapanya tak Islam. Nak jumpa yang keseluruhan keluarga tu Islam susah. Jadi keluarga Yasir ini disiksa oleh siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ni dia tak heran nak bunuh orang. Apa yang dia siksa? Dia kumpulkan ahli keluarga ni, maksudnya Yasir nampak isteri dia disiksa, Ammar nampak ayah dia siksa,
Sumayyah nampak anak dia disiksa. Apa jenis penyiksaan yang diterima? Keluarga Yasir ini, Yasir diikat, dipukul semahunya oleh Abu Jahal, kemudian dibutakan matanya. Yasir ni matanya buta, dibutakan oleh Abu Jahal, disiksa, dipukul sehingga mati. Kemudian isteri dia Sumayyah, Sumayyah ini disiksa dengan penyiksaan apa? Dimasukkan satu benda yang tajam dimasukkan satu benda yang tajam daripada kemaluannya, lalu keluarlah melalui mulut dia. Maksudnya apa? Maksudnya disula. Sula ni jenis penyiksaan yang tak terus mati. Kalau orang tu kena hukum gantung selalunya kalau kita tengok hukuman gantung ni, tali tu akan diukur, kemudian dikaitkan pula dengan berat badan yang orang yang akan digantung. Maka bila digantung tu, leher tu terus terletak tu, terus mati pada ketika itu. Ataupun hukuman pancung selesai. Tapi Sumayyah ini disula ni masuk saja, dia tak terus mati, dia akan sakit dahulu. Dia akan sakit, terseksa sampailah dia menemui ajalnya. Maka Sumayyah ini syahid pada ketika itu. Yasir mati syahid, Sumayyah pun mati syahid. Kemudian apa yang jadi pada Ammar? Ammar ni apabila dia melihat tekanan demi tekanan, melihat ayah dia mati di depan matanya, melihat ibu dia mati di depan mata dia, lalu Abu Jahal ni kata apa? Wahai Ammar, satu je aku minta, kufur dengan Muhammad. Lalu Ammar ni dalam keadaan menerima tekanan yang dahsyat ini. Tekanan yang dahsyat sebab apa? Dia bukannya hari itu disiksa, minggu-minggu, sehingga menyebabkan kematian, penyiksaan yang mengarahkan pada kematian. Ammar ni bila nampak dia seorang kanak-kanak, dia tak tahan. Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini tidak dinyatakan apa perkataan Ammar yang Ammar sebut itu. Tapi ada riwayat yang lemah menyatakan apabila Abu Jahal nampak ada burung, wahai Ammar, cakap burung tu Tuhan kamu. Tapi itu pendapat yang lemah. Cuma pengarang kitab tuan guru kita Syekh Safiur Rahman memilih Ammar menyebutkan perkataan kufur. Jadi Ammar ini dilepaskan. Ammar ini dilepaskan oleh Abu Jahal. Sebab apa? Abu Jahal hanya mintakan satu perkataan kufur sahaja kepada Muhammad. Maka dilepaskanlah Ammar ini. Maka tersebarlah di kalangan orang Islam, Ammar dah murtad. Lalu Ammar yang telah murtad ini, berita Ammar telah keluar daripada Islam ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi terus melompat? Adakah Nabi terus mengarahkan Ammar supaya dipancung? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita yang apabila menerima sesebuah berita, kita terus melompat, terus mengeji seseorang itu tanpa kita usul periksa? Hari ini seperti mana yang kita lihat dalam laman sosial, dalam Facebook, betapa ramai orang yang tak tahu pun asal usul cerita tersebut, sibuk nak komen, sibuk nak beri pandangan, yang kadang-kadang pandangan yang kita beri itu boleh menimbulkan fitnah kepada orang tu kalau orang lain percaya dengan pandangan kita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat apa? Dia kata tak apa, begini, panggil Ammar. Lalu Ammar bertemulah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan penyiksaan itu. Apa yang Nabi buat hari-hari Nabi nampak, tapi Nabi tak mampu nak menyelamatkan Yasir dan juga Sumayyah. Apa yang Nabi bagi tahu? Nabi berdoa, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Nabi sebut sabran. Maksudnya Nabi tak cakap isbir. Sabran ni dia maf'ul mutlak. Kalau orang yang belajar bahasa Arab,
Maksudnya sabar yang sungguh-sungguh. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Timbal balik yang kamu terima nanti adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Orang Islam pada ketika itu jumlahnya sedikit, tak boleh nak buat apa-apa. Tengok saja. Sebagai contoh, suasana ketika itu, kalau kita nak cerita penyiksaan ini, dia buat penyiksaan secara terbuka. Kita pergi CS, kita nampak dekat taman yang jogging tu, bawah tu ada orang sedang disiksa. Sekejap lagi kita jalan pula, lalu kelompok 18, kita nampak dekat bola tampar tu ada orang disiksa. Begitulah suasana penyiksaan yang diterima oleh para sahabat. Maknanya siksaan ini dibuat secara terbuka. Untuk apa? Untuk menakut-nakutkan orang Islam supaya cahaya Islam ini tidak tersebar lagi. Jadi apabila Ammar ini dikatakan keluar daripada Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Ammar, "Wahai Ammar, apa yang engkau sebutkan wahai Ammar?" Apa yang Ammar kata? Ammar sebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan tersebut, dan perkataan itu diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perkataan yang kufur, yang menyebabkan seseorang itu keluar daripada Islam. Lalu apa yang Rasulullah kata? "Wahai Ammar, bagaimana pula dengan hati kamu?" Nampak tak Nabi tak terus menghukum. Nabi tanya, sebab Nabi tahu Ammar ini menerima tekanan yang dahsyat. Tekanan, disiksa kedua ibu bapanya sehingga mati di hadapan mata dia. Kita tak tahu macam mana trauma yang dihadapi oleh Ammar. Kemudian Rasulullah tanya, "Bagaimana hati kamu wahai Ammar?" Kata Ammar, "Sesungguhnya waktu aku menyebutkan perkataan kufur itu hanyalah semata-mata disebabkan tekanan, tetapi hati aku tetap tenang terhadap Allah dan meyakini engkau adalah pesuruhnya." Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf, turun wahyu untuk membersihkan nama Ammar, yang mengiktiraf keimanan Ammar. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl? Surah An-Nahl ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Apa kata Allah? Barang siapa yang menyatakan kafir kepada Allah setelah keimanannya, maka dia mendapat murka daripada Allah, kecuali, Allah bagi tahu, kecuali orang yang dipaksa melakukannya padahal hatinya tetap tenang menggenggam keimanan, maka dia tidak dikira berdosa. Jadi para ulama mengambil pandangan daripada ayat Al-Quran ini, mana-mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diugut dengan ancaman bunuh, mesti ancaman bunuh. Dia tak boleh, kalau majikan kita kata, "Kamu kalau tak pakai tudung, kalau pakai tudung, bonus pada tahun ini tak dapat." Jadi kita pun tengok, oh ini waqal mutmainnun bil iman ni. Tak boleh, yang itu tidak dikira. Dia mestilah ancaman yang menyebabkan orang itu mati. Kalau kita ni disua dengan pisau, diugut supaya meninggalkan Islam, dan ancaman itu adalah ancaman mati, maka Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan selagi mana hati kita tetap kekal dengan Islam dan juga iman, dan ianya hanyalah untuk menyelamatkan nyawa kita sahaja, maka dibenarkan. Itu yang diterima oleh keluarga Yasir. Mana Yasir pun syahid, kemudian Sumayyah pun mati syahid. Ammar ketika itu dalam menerima tekanan, Ammar telah mengungkapkan perkataan yang kufur, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Ammar, "Bagaimana hati kamu?" Maka Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan nama Ammar dengan wahyu yang diturunkan,
iaitu menyatakan mana-mana orang yang diancam dengan ancaman bunuh, maka dia terkecuali dan tidaklah dikira melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, sahabat yang seterusnya siapa dia? Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat ni nama dia tak masyhur, tapi dia adalah antara lapis awal yang masuk Islam, yang menerima Islam. Apabila kita tengok nanti, apabila Saidina Umar nak masuk Islam nanti, dia nak pergi jumpa Nabi, tapi sebab orang bagi tahu kepada dia, kamu nak jumpa Nabi Muhammad buat apa? Adik kamu pun masuk Islam. Dan dia pergi ke rumah adik dia, siapa dia? Fatimah bin Al-Khattab dengan Said bin Zaid. Dan ketika itu Khabbab bin Arat inilah yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Khabbab bin Arat ini yang mengajarkan Al-Quran kepada adik kepada Sayyidina Umar, iaitu Fatimah bin Khattab, dan juga suami dia Said bin Zaid. Apa yang diterima penyiksaan oleh Khabbab bin Arat ini? Satu hari Khabbab bin Arat ini selepas bertimpa-timpa penyiksaan, dia jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi yang sedang berehat di depan Kaabah. Dia kata, "Ya Rasulullah, bilakah kemenangan Islam? Ya Rasulullah, doalah, mintalah pada Allah supaya Allah memenangkan agama ini." Nabi merah padam muka pada ketika itu. Nabi terasa dengan perkataan Khabbab bin Arat. Nabi bangun, Nabi kata, "Demi Allah, wahai Khabbab, dahulu umat yang terdahulu mereka diseksa dengan sikat yang diperbuat daripada api, lalu disikatlah badan mereka sehingga luluh kulit dan daging mereka. Wallahi wahai Khabbab, demi Allah, Allah akan memenangkan agama ini. Kamu akan lihat orang Islam akan berjalan daripada Sana'a ke Hadral Maut dalam keadaan tak ada siapa pun yang mengganggu orang Islam tersebut, wahai Khabbab." Jadi apabila setelah pemerintahan Umar, lepas Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, naik khalifah yang seterusnya iaitu Sayyidina Umar. Umar teringat peristiwa ni. Umar teringat peristiwa ni, dipanggilnya Khabbab, "Wahai Khabbab, hari ini aku nak menuntut satu perkara. Dulu kita di awal-awal Islam, engkau ada buat Nabi kecil hati. Aku tahu peristiwa itu dekat depan Kaabah. Kau minta kepada Nabi supaya Nabi berdoa Allah menangkan agama ini. Nabi merah padam, Nabi kecil hati. Hari ini aku nak menuntut kepada kamu." Apa yang Khabbab ni bagi tahu? Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya penyiksaan yang aku terima tidaklah sehebat yang sahabat-sahabat lain terima. Apa yang diterima oleh Khabbab? Khabbab mengangkat jubahnya, lalu ditunjuklah kesan penyiksaan itu. Bayangkan daripada zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Umar menjadi khalifah, kesan bekas daripada penyiksaan itu ada. Apa yang diterima oleh Khabbab? Khabbab ini dipanggang hidup-hidup, dipanggang, digolek-golekkan di atas bara api, sehingga menyebabkan lemak-lemak ataupun daging-daging yang luluh, yang kita kalau kita panggang mungkin ada keluar bunyi bila kena dekat bara yang panas tu. Begitulah juga Khabbab bin Arat, diterima penyiksaan sebegitu sehingga menyebabkan lemak-lemak ataupun kulit aku yang mencair memadamkan bara-bara api itu. Lalu aku dihempaskan di bara api itu, lagi dahsyat lagi daripada Bilal, yang diterima oleh Khabbab bin Arat ini. Kemudian kata pengarang kitab, kalaulah ingin disebutkan jenis penyiksaan yang diterima oleh para sahabat, maka terlalu banyak untuk aku tuliskan, kata pengarang kitab. Antaranya Umar bin Muammal, seorang ahli daripada Bani Adi yang masuk Islam. Tuan dia siapa? Tuan dia adalah Umar bin Al-Khattab.
Sebelum Umar menjadi Islam, sebelum Umar masuk Islam, Umar pun pernah menyiksa hamba dia. Siapa dia? Umar bin Muammal. Kata Umar, kalaulah aku tidak berasa bosan, aku akan terus menyiksa kamu. Nampak? Dia berhenti sebab dia dah terlalu bosan. Itulah antaranya para sahabat radhiyallahu anhu yang mana kita ceritakan, kita sendiri pun tidak mampu menerima ujian yang sebegitu. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji, khairun nasi qarni, umat yang terbaik adalah umat aku. Kemudian 100 tahun yang kemudian tabi'in, kemudian 100 kurun yang kemudian tabi' dan tabi'in. 3 generasi inilah kita panggil sebagai zaman salafus salih, zaman yang terbaik, zaman kegemilangan Islam, di mana imannya bila kita tengok, kita boleh katakan ini adalah cerita-cerita dongeng sahaja yang dinukilkan. Kerana iman jenis ini telah pun pupus pada zaman kita ini, telah pun pupus dan susah untuk kita jumpa. Sebab itulah Rasulullah puji mereka para sahabat ini. Kita yang bercakap ini hanya mampu mendengar sahaja kisah-kisah ini supaya menjadi semangat semangat buat kita untuk kita nak terima ujian ni. Wallahu alam, kita yang sendiri pun, saya yang bercakap sendiri pun tak mampu untuk terima ujian yang sebegitu dahsyat yang diterima oleh para sahabat Nabi. Sebab itulah mereka adalah kurun yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. InsyaAllah pada pertemuan yang seterusnya kita akan lihat bagaimana tempoh penyiksaan yang begitu berat ini Nabi mulakan langkah yang seterusnya, penghijraan. Kalau kita belajar sirah, kita tahu hijrah yang pertama bukannya di Madinah, tapi hijrah yang pertama adalah hijrah ke Habsyah, di mana Nabi tengok dah teruk sangat dah orang Islam ni, dah lembik sangat dah, sampai ada yang mati. Nabi suruh para sahabat untuk berhijrah ke Habsyah, di mana di sana ada raja yang raja yang adil, pergi untuk mendapatkan perlindungan di sana. Jadi sekadar itu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Sibukkan kami dengan urusan-urusan akhirat, jangan sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Permudahkanlah sakaratul maut kami, ya Allah. Jadikan kubur kami sebagai taman syurga, jangan jadikan kubur kami sebagai lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Beri buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.